Trump mengeluarkan amaran keras kepada pemimpin-pemimpin yang cuba menguji Amerika Syarikat di beberapa medan pada masa yang sama. Pada hari Khamis, 21 Mei 2026, apabila China, Iran, Kuba dan Rusia cuba mengubah ugutan menjadi kekuatan terhadap Amerika Syarikat. Xi Jinping cuba menggunakan Boeing, SIP dan Taiwan sebagai alat tawar-menawar. Rejim Iran mengancam untuk mengulangi serangan asimetri menggunakan drone dan kumpulan sekutu. Kuba bertindak balas dalam keadaan panik terhadap kepungan ke atas Raul Castro, bercakap tentang penentangan, sementara Havana cuba berlagak sebagai mangsa selepas berdekad-dekad menindas rakyatnya sendiri. Trump melihat semua ini sebagai sebahagian daripada permainan yang sama. Rejim diktator dan kerajaan yang biasa mencabar Amerika Syarikat kini merasakan masa pembalasan telah tiba. Dan soalan yang timbul ialah, adakah pemimpin-pemimpin ini benar-benar bersedia untuk berdepan dengan Trump? Atau mereka hanya membuat bising kerana mereka tahu Washington sudah mula bertindak tegas semula? Trump hanya bertindak balas terhadap provokasi atau sedang merancang tindak balas yang lebih besar terhadap China, Iran, Kuba dan Rusia? Amaran Trump itu akan menghentikan gelombang ancaman ini atau akan mendedahkan siapa yang benar-benar berani membayar harga untuk konfrontasi? Saya akan beritahu Anda semua itu, tetapi sekarang Anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dalam standard credibility Nielsen Alves. Reaksi bermula dari China. Xi Jinping cuba menggunakan perniagaan, pesawat Boeing, SIP Nvidia dan akses ke Beijing sebagai alat tawar-menawar untuk menekan Amerika Syarikat mengenai Taiwan. Trump melihat tindakan ini sebagai satu provokasi secara langsung. Bagi beliau, Taiwan tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar di tangan Beijing kerana China hanya akan meningkatkan tekanan apabila mereka merasakan kelemahan di pihak satu lagi. Elbridge Colby, orang nombor 2 di Jabatan Pertahanan, menjadi sasaran dalam perebutan kuasa ini. China cuba menghalang atau menghadkan perbualan dengannya kerana mereka tahu beliau tegas menentang peluasan pengaruh China di Indo-Pasifik. Dan di sinilah Trump menjadikan kes ini sebagai satu amaran. Tiada pemimpin yang boleh memberitahu Amerika Syarikat siapa yang boleh atau tidak boleh mempertahankan kepentingan mereka. Taiwan masuk dalam senario ini dengan menunjukkan dengan jelas mengapa Trump tidak boleh berundur. Pulau itu telah menjalankan latihan ketenteraan dengan kereta kebal Abrams, simulasi menentang pencerobohan amfibia, pertahanan di kawasan bandar dan pergerakan tentera di jambatan serta kawasan pantai. Taiwan bersiap sedia kerana tahu bahawa China memerhati setiap tanda keraguan. Iran pula muncul sebagai satu lagi tumpuan amaran itu. Rejim itu mengancam untuk mengulangi taktik asimetri sekiranya Amerika Syarikat kembali memberi tekanan ketenteraan. Teheran bertaruh pada drone FPV, drone Shahed, militia di Iraq, Hizbullah, Houthi, dan kumpulan sekutu untuk menyerang kepentingan Amerika dan Israel tanpa melancarkan perang secara langsung. Namun, pilihan ini menunjukkan had Iran sendiri. Rejim itu tidak bercakap seperti kuasa yang yakin. Ia bercakap seperti kerajaan yang sedar bahawa mereka tidak mampu berhadapan dengan Amerika Syarikat secara setara. Trump menggunakan perkara ini untuk membalikkan logik tersebut. Jika Teheran memerlukan milisia, drone murah dan serangan tidak langsung, itu kerana mereka tahu bahawa perang konvensional akan menjadi bencana untuk rejim tersebut. Industri drone Iran juga telah menjadi bahagian utama kebimbangan. Barisan pemasangan di Teheran, kerjasama dengan Rusia, penggunaan Laut Kaspia sebagai laluan penghubung, dan pembelajaran daripada perang di Ukraine menunjukkan bahawa musuh-musuh Amerika Syarikat sedang menyepadukan teknologi mereka. Rusia, China, Iran dan Korea Utara membentuk paksi tekanan terhadap Washington. Trump melihat perkara ini dan nampak satu rangkaian ancaman, bukan kes terpencil. Putin terpaksa mendekatkan diri lagi dengan Xi Jinping kerana Rusia merasai beban model ini. Bagi Trump, pengajarannya mudah. Siapa yang menguasai drone, perisikan, pertahanan udara dan pengeluaran pantas akan mendapat kuasa untuk memberi tekanan. Sebab itu amaran beliau bukan sekadar ketenteraan, tetapi juga industri, teknologi dan strategik. Cuba telah menjadi titik paling sensitif di hemisfera Amerika. Miguel Diaz-Canel menuduh Washington mencipta alasan untuk menceroboh pulau itu selepas tindakan terhadap Raul Castro, bekas pemimpin Cuba yang berusia 94 tahun. Rezim diktator Kuba.
Kuba menggambarkan tindak balas mereka sebagai pertahanan negara, tetapi Trump melihat gambaran yang berbeza. Rezim lama, terasing, miskin dan ketakutan kerana mereka sedar bahawa zaman kekebalan mungkin akan berakhir. Tuduhan melibatkan 300 drone di Kuba yang bersedia untuk menyerang Florida telah meningkatkan tahap berjaga-jaga di Washington. Maklumat itu telah mencetuskan perdebatan, termasuk kerana pihak berkuasa tempatan mengatakan mereka tidak mempunyai pengesahan langsung mengenai risiko tersebut. Walaupun begitu, kebimbangan politik semakin meningkat kerana Cuba terletak kira-kira 90 batu dari pantai Amerika. Trump tahu bahawa sebarang ancaman yang datang dari sana tidak boleh dianggap sebagai gurauan. Selepas bertahun-tahun melihat rejim bermusuhan menggunakan jarak yang dekat sebagai perisai politik, Rumah Putih mahu menjelaskan bahawa Caribbean tidak akan menjadi platform untuk menakut-nakutkan rakyat Amerika. Rezim Kuba mengatakan bahawa mereka tidak menimbulkan ancaman, tetapi pada masa yang sama, mereka bercakap tentang milisia, penentangan, kedaulatan dan berjuang hingga ke akhir sekiranya berlaku campur tangan. Inilah perkara yang membuat Trump sangat marah. Havana mengadu tentang tekanan Amerika, tetapi masih mengekalkan struktur kuasa yang bertahan melalui ketakutan, penindasan dan propaganda. Venezuela muncul di belakang tabir sebagai model yang ditakuti oleh Kuba. Kaedahnya sudah diketahui, menyiasat pemimpin, memberi tekanan keuangan, meningkatkan pengasingan dan menghadkan ruang untuk bertindak. Dalam kes Cuba, reaksi mereka lebih gelisah kerana rejim tahu rakyat sedang mengalami keletihan yang mendalam dan kini cuba menggunakan rakyat sendiri sebagai perisai. Kanada juga muncul dalam krisis ini kerana Mark Carney mempertahankan idea bahawa Kanada lebih stabil, boleh dipercayai dan berdikari dalam dunia yang tidak menentu. Namun, ini menunjukkan satu lagi masalah. Sekutu-sekutu telah menghabiskan berdekad-dekad bergantung kepada kekuatan Amerika dan kini mahu tampil sebagai alternatif moral apabila Washington menuntut tanggungjawab. Trump tidak melihat ini sebagai keberanian. Dia melihatnya sebagai oportunisme. Pada saat perlindungan diperlukan, ramai yang memandang kepada Amerika Syarikat. Pada saat membayar, mereka cuba bercakap tentang autonomi. Ucapan Kanada mengenai tenaga bersih, kepercayaan dan pasaran membuka satu lagi bahagian amaran Trump. Rumah Putih mahu menghalang sekutu daripada menggunakan kata-kata indah untuk lari daripada realiti keras keselamatan. Bajet pertahanan Amerika menjadi simbol perbezaan ini. Sementara pihak lawan bercakap tentang melakukan lebih banyak dengan senjata murah, Donald Trump melihat kepada sebuah mesin ketenteraan yang boleh melebihi $1 trilion dan memahami bahawa masalahnya bukan kekurangan sumber. Bagi beliau, drone murah boleh menyebabkan kerosakan, tetapi tidak boleh menggantikan komando global, armada laut, satelit, kapal induk, risikan, industri dan keupayaan bertindak balas di pelbagai rantau pada masa yang sama. Pemimpin-pemimpin yang mengancam Donald Trump tahu perkara ini. Sebab itu mereka menggunakan peperangan asimetri. Iran menggunakan milisia, China menggunakan perdagangan dan Taiwan. Kuba menggunakan propaganda dan ketakutan terhadap pencerobohan. Rusia menggunakan pakatan dengan Beijing dan sokongan daripada rejim-rejim yang bermusuhan. Setiap satu cuba menyerang dari pinggiran. Donald Trump membalas dengan memfokuskan ke tengah. Sesiapa yang mencabar kepentingan Amerika akan berdepan dengan sekatan, tekanan ketenteraan, sekatan teknologi, pengasingan diplomatik dan sokongan yang diperkukuhkan kepada sekutu-sekutu strategik. Israel memahami logik ini lebih baik daripada banyak kerajaan barat. Amerika Syarikat telah bertahun-tahun dikelilingi oleh kumpulan-kumpulan yang menggunakan roket murah, terowong, drone dan serangan tidak langsung untuk melemahkan kekuatan tentera yang jauh lebih unggul. Taiwan memerhati formula yang sama di Indo-Pasifik. Negara-negara Teluk juga memandang Iran dengan kebimbangan ini. Ia bukan hanya mengenai peperangan besar. Ia adalah untuk menghalang rejim-rejim yang lebih kecil dan lebih agresif daripada menjadikan provokasi berterusan sebagai rutin yang diterima. Trump mahu menamatkan rutin ini. Kemarahan beliau bukan datang daripada hilang kawalan, tetapi daripada persepsi bahawa pemimpin-pemimpin yang bermusuhan telah mentafsirkan kesabaran sebagai kelemahan. Kini, tindak balas telah kembali menjadi fokus utama. Dan pemimpin-pemimpin yang sebelum ini bercakap dengan lantang, mula berhati-hati dalam setiap langkah kerana Rumah Putih telah menjelaskan bahawa provokasi, ugutan dan ancaman tidak akan dilayan sebagai diplomasi.
Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.